Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua umat-umat Muslim, baik di dalam Malaysia, Indonesia ataupun di luar-luar negara. Eid Mubarak. Baik, tajuk saya pada untuk kali ini adalah tentang Injil yang menceritakan nabi-nabi yang terdahulu. Injil Sebab kalau saya baca Quran, macam biasa saya cakap, kalau saya baca Quran, nak comparekan dengan Injil, Quran tu memang terbaik lah. Tapi seperti yang diceritakan video sebelum saya, Pak Pendeta tu mengatakan, saya kecewa kerana Injil dan Yesus itu dijadikan bahan kajian. Bila Yesus dan Injil tu dijadikan bahan kajian, lepas tu diprediksikan pembezaan dengan kitab lain selain Alkitab, itu dia bantah sekali. Baik, kali ini saya membaca Injil, saya mencari cerita-cerita di dalam tu. Alhamdulillah lah, nak diceritakan di sini bahawasanya mungkin Allah membuka minda saya untuk memprediksikan apa yang ada dalam Injil tu, kan. Kalau nak ambil cebisan sedikit tentang kisah Al-Quran tu, boleh. Tapi lagi sekali saya nak menegaskan bahawasanya saya bukanlah seorang guru yang pandai tentang agama. Saya bukanlah guru yang pandai tentang agama, dan saya hanya mengkaji sendiri apa yang ada dalam Injil tu dan apa yang saya dapat dari kisah Injil. Ada yang Injil ayat dia dah diubah, ada Injil ayatnya tak diubah. Ada, tapi saya tak berani nak mengesyorkan lah. Ini cuma untuk bercerita dan mempersoalkan kenapa Injil mudah diserang oleh orang-orang Islam dari segi perdebatan. Bila berdebat, mereka melarikan diri, ataupun pusing-pusing cerita. Sekejap ada pengampunan dosa, sekejap tak ada pengampunan dosa. Apa lagi? Okey. Perdebatan yang sebelum ni menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala memiliki anak, yakni Yesus. Kerana tak silap saya baca ayat berapa? Matius kot. Saya pun dah lupa. Allah itu bapa dan aku adalah sama. Bapa adalah aku dan aku adalah bapa. Lebih kurang macam itulah. InsyaAllah, kan? InsyaAllah. Jadi di sini saya mencari tentang kisah-kisah yang saya cuba meneliti. Untuk video saya yang ketiga ini, saya cuba meneliti dan dengar debat-debat ustaz lain seperti Ustaz Zuma, Ustaz Zulkifli M. Abbas, seperti Om Dewa. Banyak jugalah saya cuba mendengar untuk mendapatkan info-info macam mana untuk saya. Yalah, takkan kita nak cakap tanpa menggunakan apa yang orang katakan. Kita ni dapat ilmu bukannya melalui membaca saja, tapi tak ada prediksi ataupun tak ada orang memberitahu, ajar. Setakat baca buku saja, oh macam ni. Tapi orang lain baca buku, dia belajar dengan orang lain pula, dengan orang-orang yang lebih pandai tentang Injil, dengan Al-Quran, maka dia orang lagi tahu, serba tahu. Jadi di sini saya nak menceritakan sedikit lah. Saya tak jumpa penuh sangat kisah Nabi Adam, kan? Tapi saya hanya mendengar apa. Saya cuma mendengar dari segi ustaz-ustaz menceritakan melalui Injil, kan? Melalui Al-Quran juga. Okey, kita teruskan apa yang saya ingin katakan ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan saya
satu kelebihan, yakni apa yang saya belajar melalui internet, orang pendebat-pendebat Islam yang cuba menyedarkan orang Kristian tu, dan orang Kristian tu cuba melarikan diri, tak ada apa. Cuma saya nak ambil ilmu untuk menjadikan setiap apa yang mereka debat itu adalah persoalan yang baru pula. Baik, kita bermula dengan kisah Adam AS dan isterinya Hawa. Tapi saya tulis kat sini Adam je lah. Kalau nak sebutkan nama ibunda kita Hawa, boleh, tak ada masalah. Cara diciptakan Adam. Okay, menurut Al-Quran dan riwayat-riwayat hadis, Allah memerintahkan malaikat Israel mengambil tanah. Sebelum Israel, Allah memerintahkan Jibril, Mikail, Israfil dan riwayat. Tapi yang berjaya mengambil tanah itu adalah satu malaikat bernama Al-Maut. Sekarang lah. Dulu Israel. Kemudian Allah menciptakan Adam di dalam syurga dengan genggaman tangannya sendiri. Betapa Allah muliakan manusia ni. Baik. Kemudian Allah keringkan Adam AS selama 40 tahun. Ada yang meriwayatkan insyaAllah 70 tahun. Tapi saya menggunakan 40 tahun. Kemudian diganggu iblis segala macam kan. Kemudian dah kering, maka Allah perintahkan malaikat di tepi-tepinya. Tengok apa yang aku nak ciptakan. Dan Allah tiup roh masuk ke dalam jasad Adam. Bukannya tiup tu macam kita tiup air yang panas. Kemudian Allah memerintahkan Israel memasukkan roh itu ke dalam tubuhnya Adam AS. Padahal tu Adam seorang aja. Nabi Allah. Bapak kita semua yang ada kat dunia ni. Baik handsome, baik hodoh, baik hitam, baik putih. Baik apa-apa agama, Nasrani, atheist, Yahudi, Muslim. Itulah bapak kita. Yang pertama. Kemudian ketika rohnya masuk dari umbun, celiklah matanya. Sampai ke hidung, bersinlah dia. Sampai ke tenggorokan, mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Sampai ke dada, baru terasa boleh bernafas. Sampai akhirnya dimasukkan sepenuhnya. Saya nak khabar, nak bagi tahu bahawasanya saya bukanlah seorang ustaz yang popular, yang pandai. Saya cuma ambil apa yang saya belajar, apa yang saya ingat, saya cuba nak bercerita dan berdakwah juga. Dan saya tak pandai, tapi saya cuba. InsyaAllah kalau ada salah silap tu, mohon tegur di bawah komen. Okey, menurut Injil, Allah menciptakan Adam itu, saya tak jumpa. Tapi yang pastinya Adam itu dari syurga. Yang kedua, memiliki pasangan isterinya Hawa. Dan sebab saya tak berani nak berlebih-lebihan. Dan kemudian Adam itu diciptakan dan dihidupkan memiliki roh. Apa lagi dalam Injil? Pendek sangat saya jumpa. Kan, cara Allah menciptakan Adam melalui prediksi yang ada di dalam Injil. Jadi nak jadikan singkat cerita, bahawasanya Adam itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ada di dalam kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Bible dan kitab Al-Quran Al-Karim. Bermakna di sini nak menceritakan sama saja. Allah memprediksikan di dalam berfirman dalam Qurannya bahawasanya dialah yang mencipta Adam AS. Sebelum ada Isa, sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sebelum ada Ibrahim, sebelum ada Ismail, sebelum ada Ishak, sebelum ada Idris, maka Allah mencipta Adam dulu. Okey, itu cara penciptaannya. Lebih kurang sama juga macam Injil. Ya. Dimasukkan roh, maka hiduplah Adam. Dikeluarkan roh, maka matilah Adam. Sama je. Siapa penciptanya? Yang pastinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada pula lagi lah. Malaikat mencipta rumput, tak ada. Semuanya Allah yang mencipta.
Cara dihidupkan, maka Allah masukkan roh. Itu dia. Mudah je. Saya dah tulis ni. Cuma saya nak mencerita. Allah masukkan roh. Bila seorang tu keluarnya roh, ibarat rumah yang usang tidak berpenghuni, maka usanglah selama-lamanya jasad manusia ni. Kalau jasad yang baik, insya-Allah Allah jaga dia, maka baiklah jasadnya di dalam kubur. Kalau orang yang jahat, maka jasadnya hancurlah dalam kubur. Ada juga jasad yang tak hancur, seperti Firaun, Ramses II, kan, diceritakan bahawasanya Allah tenggelamkan dia ketika zaman Nabi Musa melarikan diri bersama pengikut-pengikut Israel. Maka sampai sekarang sudah ahli kajian mengatakan lebih dari 3,000 tahun jasadnya tak hancur, macam tu je. Baik. Gelaran dia, Nabi Adam alaihissalam, adalah Nabi Ulul Azmi. Nabi yang diampunkan segala dosa-dosa kecil. Dan salah satu 25 Nabi yang tercatat dalam Al-Quran. Tempat tinggal Adam alaihissalam mula diciptakan di syurga. Maka di syurgalah rumah asalnya. Walaupun dalam Islam meriwayatkan bahawasanya Adam itu dicipta dari tanah yang ada di bumi ini, yang mula-mula kita ceritakan tadi tu. Ya, betul. Memang asalnya tanah dari bumi. Tak ada lagi dia ambil tanah daripada matahari. Tidak ada lagi dia ambil tanah daripada planet-planet lain. Jadi tanah yang ada di bumi ni Allah ambil, perintahkan malaikat mengambil tanah, dan Allah ciptakan Adam. Jadi tempat tinggal dia adalah di syurga. Kerana setiap makhluk yang bernyawa hidup di satu tempat itu, permulaannya itulah tempat tinggalnya. Sebab tu semua Alkitab menceritakan, baik Al-Quran, ke syurgalah kita, asalkan kita berbuat baik. Maknanya tujuan kita adalah ke syurga. Tapi nak diceritakan, kita ni asal tanah bumi. Okey. Tapi disebabkan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maka nak tunjuk juga dekat tanah yang hina macam kita semua ni, bahawasanya kita juga layak masuk syurga. Bukan malaikat saja, bukan jin, bukan binatang saja. Jadi syurgalah tempat asal Adam alaihissalam. Kemudian semasa Adam alaihissalam diciptakan, Adam bukannya ada ilmu. Mula-mula hidup dah lapar, sudah merasakan kelaparan. Maka berlarilah dia. Dalam riwayat mengatakan mengambil buah, memetik buah, makan yang ada dalam syurga. Makan selagi boleh, kerana lapar. Itulah makan manusia yang pertama di dalam perut Adam. Bukan dari bumi. Okey. Ilmu yang Allah berikan kepada Adam tidak melalui perantaraan malaikat atau Roh Kudus. Allah ajar Adam segalanya direct. Bermaksud direct ni terus menerus bercakap. Wahai Adam, ini tangga, ini kuda, ini burung, ini kereta, ini bulan, ini matahari, ini rumput-rumput, ini daun. Takkan nak cerita panjang pula. Baik. Tidak melalui wahyu Alkitab. Tidak, Adam tidak mendapatkan Alkitab. Adam, Allah ajar dia, mendidik Adam alaihissalam. Segala apa yang ada kat dunia ni ada dalam syurga. Baik benda yang baik, baik benda jahat. Maksud saya tu, benda yang jahat tu, ini perbuatan jahat jangan ikut. Ini perbuatan jahat jangan ikut. Tak ada pula dalam Islam ceritakan itu, tapi saya tambah sikit sebab saya bukannya pandai, tapi nak bercerita juga. Kemudian ini benda yang baik, ini benda yang baik. Besi, ini malaikat, ini jin. Padahal tak pernah tengok jin lagi. Hanya yang dijumpai adalah Azazil sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia beranak pinak. Adam diturunkan ke bumi
dan beranak pinaklah dia. Semua orang Islam tahu. Dan begitu juga orang-orang Kristian dan orang-orang lain. Siapa yang menganggap dia asalnya manusia itu bermutasi daripada Bigfoot atau beruk monyet dan kera segalanya, silakan. Kerana itu memang dia keturunan Bigfoot sungguh. Padahal mak bapak dia dulu Adam dan Hawa. Saya bukannya keturunan Adam. Adam orang Arab. Saya orang Melayu. Saya orang Indonesia. Habis tu mana tanya tangan, mata, kaki, kemaluan, hati, jantung, fikiran apa semua. Cuba tengok monyet. Ada tak? Kamu tak ada ekor. Monyet tu ada ekor. Sama tak? Tak sama. Tak apa, lantak dia. Maka beranak pinaklah anak cucu Adam. Bermulalah nabi-nabi yang seterusnya. Semasa Adam AS wafat, maka dilantiklah Nabi Idris. Ada yang mengatakan Nabi Syed. And itu saya kena rujuk lagi lah kepada orang yang mengetahui. Okay. Kemudian Nabi Isa AS, ataupun disebutkan pembawa Injil, ataupun orang Injil kata Yesus Al-Masih, Yesus. Baiklah, cara kelahiran dia diciptakan ada ibu, tak ada bapa. Tidak ada bapa. Bagaimana diceritakan dalam Al-Quran menyebut bahawasanya Allah memerintahkan Jibril AS menemuinya. InsyaAllah apa yang saya cakap ni, kalau ada sebuah kekurangan, bolehlah komen di bawah. Allah memerintahkan Jibril AS untuk meniup roh Allah itu masuk ke dalam perut Ibunda Maryam binti Imran. Itu satu. Yang kedua, siapa penciptanya? Sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dihidupkan, ya seperti orang biasa. Hamil, ibu dia hamil, kemudian cukup 9 bulan 10 hari melahirkan di Bethlehem, di sebuah pokok kurma, yang mana di bawahnya pula haus, tidak ada mata air, maka Allah perintahkan. Bermacam cerita. Okay. Cara dihidupkan. Ilmu dan pendidikan terhadap Isa AS atau Yesus adalah daripada ibunda beliau. Kemudian dari sepupu beliau Nabi Zakaria. Kemudian maka jugalah pendidikan tu sebab ada ada perbualan, ada yang dalam Injil mengatakan waktu tu ada Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga saudaranya adalah Nabi Yahya alaihissalam bin Zakaria. Baik. Jadi di situ ada lebih kurang 3 nabi. Yahya, Zakaria, Isa, Yusuf. Menurut Injil ada Yusuf. Wallahu alam. Dan mengatakan Yusuf tu berkahwin dengan ibunda Siti Maryam. Sedangkan dari riwayat Al-Quran mengatakan Yusuf mengawini Zulaika. Baik. Kemudian ilmu pendidikan, ilmu selain daripada para nabi, juga ibunda beliau yang mulia, yang dirahmati Allah. Dari kecil, ialah seperti biasa orang yang mengajar anak dia. Takkan tak faham lagi. Singkat cerita. Tempat tinggal dan kelahiran. Kelahiran dia di Bethlehem, tempat tinggal. InsyaAllah saya pun tidak menjumpainya lagi. Tak silap saya ada membaca dalam Injil tu Isa tinggal di Palestin. Palestin. Nak sebut pun susah aku. Kalau salah boleh tegur. Kenapa di bumi? Sebab dia anak cucu Adam. Macam kita juga. Sebelum Isa, Yahya, Zakaria, Yusuf, Abraham, Ismail, Ishak, Salomo, David, Daud.
Daniel, nabi-nabi sebelum tu semuanya dah ada di bumi. Specialnya Adam je keluar daripada syurga duduk ke bumi. Gelaran kenabian, ya ada, dan dia juga Rasul Ulul Azmi menurut Al-Quran yang ke-24. Wahyu yang diterima adalah sebuah kitab Injil. Bukan Taurat, bukan Zabur. Kenapa diturunkan Injil? Mengikut kisah-kisah yang saya dengar, apabila sebuah kitab itu dah dirosakkan, dah dicampur adukkan dengan tangan-tangan orang yang mencintai dunia, yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka datang Nabi baru akan membawa kitab yang baru. Sebab Allah akan datangkan dengan firman yang betul, yang sebelum ni dah diconteng. Mana dah rosak dah kitab sebelum ni oleh tangan-tangan manusia. Kemudian Allah datangkan Zabur, Taurat. Lepas Taurat, Musa meninggallah Musa, maka diubah-ubahkan pula oleh domba-domba yang tersesat di padang pasir kaum Israel. Maka datanglah Zabur. Lepas datang Zabur, dirosakkan pula selepas pemergian Salomo, Nabi Salomo. Zabur dapat dekat Daud. Kemudian datang pula Yesus yang katakan Isa alaihi salam. Sebab saya dengar Ustaz Zumar mengatakan, aku ingin mengajarkan kepada kalian hal yang kalian tidak mengetahui lagi. Tetapi apa yang Allah turunkan, kalian tidak mampu menanggungnya. Maka banyak lagi yang tak dapat di dalam Injil. Sebab itu ada tangan-tangan yang jahat yang mengubah Injil. Ya, Syabani cakap gini. Nak tahu, tunggu video selanjutnya, saya akan mengupaskan kenapa tangan-tangan orang yang jahat mengubah Injil, Zabur, Taurat. Saya boleh ceritakan. Ni atas apa yang saya prediksi, apa yang saya fahami. Mungkin berlaku macam inilah umat Yesus, umat Daud, umat Salomo, umat Ibrahim yang telah mengubah semua ciptaan-ciptaan yang ada di dalam Alkitab. Kemudian datanglah Al-Quran membantah semua kitab sebelumnya, apa perjanjian lama, apa perjanjian baru. Okey? Wahyu dan Injil. Kenapa disampaikan Injil? Kerana itu adalah ilmu Allah. Allah berfirman memberikan satu kemuliaan kepada Nabi Isa juga, membawa kitab yang baru. Tetapi akhirnya bila Isa diangkat ke langit, maka ditangguhkan kematiannya. Sekarang Isa AS menjadi umat Nabi Muhammad SAW untuk memerangi Dajjal, Al-Masih juga. Baik, di sini ada persoalan yang saya sertakan. Okey, takut video terlalu lama. Okey, apa yang sama tentang Adam dan Isa AS? Apa yang saya ceritakan ni? Cara diciptakan lain. Cuma cara dihidupkan sama. Allah masukkan roh saja. Betul? Ibunda Siti Maryam melahirkan Isa AS atau Yesus tidak melalui perkahwinan seorang lelaki. Dimasukkan roh, maka Allah menjadikan bentuk kepada Yesus kalian atau Isa AS kami, maka jadilah manusia. Adam Allah ciptakan dari tanah menurut Al-Quran, dan menurut Injil diciptakan di syurga. Maka tanpa ibu dan bapa, dialah manusia pertama. Kemudian Allah jadikan Siti Hawa itu isteri bagi Nabi Adam dari seorang manusia juga. Asalnya dari tubuh Adam. Baik. Apa yang sama di sini? Cara ciptaan, kemasukan roh. Itu je. Lanjut. Ilmu yang Allah berikan kepada Adam layaknya seperti seorang bapa atau ibu yang mengajak anaknya yang baru berjalan. Baru nak kenal sudu. Baru nak kenal makan. Baru nak kenal motor, kenderaan, haiwan, segala macam. Ini malaikat, ini iblis atau Azazil waktu tu.
Ini api, ini air, ini susu, ini timah, ini madu, ini syurga. Okey. Kemudian melalui Isa AS Allah mewakilkan Injil. Dan cara pendidikannya didapati oleh Ibunda Maryam. Karena Ibunda Maryam adalah seorang dipanggil rahib. Rahib waktu tu. Mbak Imran berjanji kepada Allah untuk mengantar seorang anak laki-laki untuk kali ini menjadi seorang tokoh di dalam agama. Tapi dapat Ibunda Maryam. Maka terpaksa dan meletak Ibunda Maryam di tempat yang dijanjikan. Orang kata apa, dah yang dinazarkan. Jadi di sini menceritakan kalau Allah itu di dalam Injil mengatakan, soalan saya, jika Allah mengatakan di dalam Injil Isa itu adalah aku adalah Isa, dan orang Kristian mengatakan itu adalah anak Allah, adakah Allah itu memiliki seorang anak? Orang Kristian beranggapan bahawasanya dari cara kelahiran dia, dari cara kehidupan dia. Ini belum lagi mukjizat ya. Saya tak nak masuk bab mukjizat tentang penyembuhan, menghidupkan orang mati dan segala macam tu, saya tak nak masuk campur. Ni tentang tokoh yang orang mengatakan dia tu anak Tuhan. Okey. Adakah Allah memiliki satu anak? Macam itulah senang. Wahai orang-orang Kristian, orang-orang bukan Islam yang menganuti agama Kristian, apakah jawapan anda? Okey, di sini saya nak cerita. Adam dihidupkan tanpa mak ayah. Dihidupkan dia sendirian di dalam syurga pada awalnya. Sebelum ada isteri. Kenapa Isa dilantik menjadi Tuhan? Anak Tuhan. Itu soalan yang pertama saya. Sebab di sini menceritakan, kalau Yesus tu ditiup oleh Roh Kudus, yakni roh Allah itu masuk di dalam Yesus. Sedangkan Adam AS juga yang dihidupkan di syurga pun sama. Yang saya kelakar tu mengatakan Yesus tahu jalan pergi ke syurga, akan menjemput kalian dari bumi untuk masuk ke syurga. Dia hidup di bumi, mati, naik ke atas langit, yang orang Kristian kata, tunggu di syurga. Sedangkan Adam AS di syurga, turun ke bumi, mati, belum tentu ke syurga. Kerana itu saya tengok pelecehan tentang Isra' Mi'raj Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jumpa Adam lah, jumpa Yesus lah, jumpa Musa. Tidak apa. Sedangkan tu di lain langit. Kami yakin dengan sabda Nabi SAW. Tapi mengapa orang Kristian yakin? Ada tak tentang Yesus mengatakan, sabda Yesus mengatakan, aku tunggu kalian di syurga. Sedangkan dia lahir di bumi, mati, belum sampai ke syurga. Saya yakin kenapa Muhammad SAW saya jumpa Yesus di langit, InsyaAllah langit keempat. Bermakna belum masuk syurga. Adam yang mati dekat lebih berpuluh-puluh tahun, ribu tahun dahulu, Rasulullah jumpa di langit. Belum lagi jumpa di syurga. Sedangkan banyak kali Nabi Muhammad SAW kami masuk syurga, menemui bunyi tapak kaki para sahabat, menjumpai nabi-nabi lain di langit-langit, tengok dayang-dayang, bidadari-bidadari syurga. Sedangkan dalam Al-Quran, Injil mesti menceritakan tentang Idris. Lepas Adam, Idris yang pernah merasa mati, kemudian dihidupkan kembali, naik ke langit, masuk syurga, masuk neraka, kemudian tengok sisaan panas dan pedihnya, keluar, maka masuk syurga. Dan tak keluar-keluar dah. Satu je Nabi. Lepas Adam, Idris alaihissalam. Baik. Jadi saya cerita di sini, soalan saya tadi, adakah Allah itu mempunyai satu anak? Kenapa perlu dipilih Yesus kalau Allah itu nak memilih anak?
sudah pasti Allah memilih Adam alaihissalam itu sebagai anak. Kemudian beranak cuculah Adam. Yesus tu, kalau Injil menceritakan bahawasanya Yesus itu adalah cucunya Allah. Okey, saya set minda saya, okey, boleh terima lah. Cucu cicit Allah. Tapi kenapa di sini Injil menegaskan bahawasanya Yesus tu anak? Ya, kalian boleh mengikut kata Injil. Biarlah Yesus yang berbicara. Biarlah Yesus saya yang berbicara. Saya tidak perlu berbicara. Adakah Injil tu menceritakan bahawasanya aku yang berbicara? Jadi soalan saya itu, adakah Allah mempunyai satu anak? Kalau Allah nak anak, dah lama diceritakan dalam Taurat, Zabur, Injil. Adam itu adalah anak-anak Allah. Anak Allah. Tapi tidak saya jumpa lagi dalam Injil mengatakan Adam itu adalah anak Allah. Kenapa perlu pada Isa alaihissalam Al-Masih? Yesus. Saya terfikir tau soalan ni. Bila saya baca Injil baru saya terdetik dalam fikiran saya. Oh, macam tu dia kalau nak cari soalan baru-baru ni. Sebab saya tengok Alkitab semua lari-lari. Jadi saya persoalkan di channel saya yang video kali ketiga ini. Adakah Allah memiliki satu anak? Kenapa Allah perlu pilih daripada anak-anak Adam? Wajah-wajah mengikut bapa Adam. Jadi situ menyebabkan saya gelak-gelak sambil menulis. Saya berfikir, oh ya Allah, macam ni ke kau berikan aku ilmu hikmah ni? Aku baru tahu. Dengan syarat membaca, kemudian compare. Tak apa, ini saya tak ikut Al-Quran. Saya baca Injil tu menyebabkan saya, fikiran saya jadi terbuka. Dahsyat juga Injil ni. Apa yang terbuka apabila menemui kesalahan di dalam dia. Saya cakap betul. Saya nak kata baca Quran pun saya kurang juga. Ada kala je saya baca. Setakat terjemahan tu lagi saya tak baca. Saya suka mengalunkan ayat-ayat berbunyi bahasa Arab. Cuma saya tak hafal Al-Quran. Okay? Memandangkan betul juga kata orang murtadin. Yang konon-konon murtad betul-betul. Oh, senang Injil ni dibaca, difahami. Bila saya baca Injil, difahami oleh saya. Oh, baru saya jumpa ada kesilapan di situ. Maka saya tulis. Alhamdulillah. Maka saya menulisnya. Untuk buat satu soalan dan cerita. Baik, lanjut. Jikalau Allah memilih Yesus itu sebagai anak Allah, habis tu Adam tu siapa? Mana lebih special? Okey, orang Kristian mengatakan, oh, saya kagum dengan Yesus lahir tanpa bapa. Itu Adam di dalam syurga tanpa mak bapa, tanpa ibu, tanpa ayah. Dalam bahasa Inggeris mengatakan, no father, no mother. I leave you. Senang. Bukan kata bahasa Inggeris pun. Saya hidupkan kamu atas keizinan aku, yakni Allah. Nampak? Jadi di sini saya soalkan pada orang-orang Kristian, tolong jawab dengan jujur. Seandainya Allah nak lantik anak, adakah Adam dulu ke atau Yesus dahulu? Sedangkan Adam tidak mempunyai mak bapak, sedangkan Yesus memiliki ibu, tidak memiliki ayah. Okey, lanjut soalan. Seandainya Isa itu anak Allah, kenapa dilahirkan daripada keturunan Adam? Okey, tadi. Oh, saya dah lanjut ya. Banyak jugalah soalan saya tadi. Okey, kalau Yesus tu dikatakan cucu Allah, boleh terima akal. Baik, ini soalan juga. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, adakah mengakui kehadiran Adam? Ya. Ini saya tulis supaya saya tak lupa. Anda yakin tak dalam Yesus, dalam Injil Yesus, Zabur, Taurat, Bible dan Al-Quran korang bukan suka pun, kan? Mengakui kehadiran Adam, manusia pertama dan bapa yang pertama, the first dad, the first father. Ya, mesti korang meyakininya. Kerana itu dah diceritakan setiap kitab. Tapi dalam Injil tidak menceritakan bahawasanya dia adalah bapa yang pertama dan dia menjadi anak Tuhan. Why? Kenapa tiada? Dia lebih mengetahui jalan ke syurga daripada Yesus. Kenapa? Dia dari syurga keluar. Dia turun ke bumi kerana dosanya.
Baiklah, mencerita pasal dosa Nabi-Nabi kan. Kalau kalian mengatakan Yesus itu tidak melakukan dosa, okey, saya boleh terima. Kerana dia ulul azmi menurut Al-Quran. Tetapi disebabkan fikiran-fikiran orang Kristian, cara isi kandungan orang Kristian, apa yang tertulis dalam Injil, menyebabkan Yesus itu memiliki sekurang-kurangnya satu dosa. Kerana apa? Nanti saya akan jelaskan di video akan datang. Ya. Kalian mengagung-agungkan Yesus kerana anak Tuhan, tidak memiliki dosa. Tapi disebabkan perbuatan kalian, apa yang tertulis dalam Injil itu mengandungi Yesus itu pun boleh memiliki dosa juga tau. Bukan kerana Injil tu sahaja, tapi kalian sendiri, orang-orang Kristian. Ada benda yang tersembunyi di situ, di dalam Injil, tapi tapi kalian tak tahulah, mungkin kalian tak nampak kot. Ya, saya nampak. Ini saya nak ceritakan. Jadi, salah satu dosa di dalam Injil ataupun Yesus tu salah berkata tentang anak Tuhan. Kalau Yesus tu mengatakan, Bapa dan aku adalah satu, Allah dan aku dan Allah itu adalah satu, menjadikan dia tu anak Tuhan. Bererti ini salah satu mungkin penipuan. Nak cakap Injil tu firman Allah, ya, saya yakin seperti Al-Quran. Tetapi kenapa ada perkataan itu? Kalau Allah menegaskan Yesus tu anak Allah, habis tu Adam tu siapa? Itu saya tanya, adakah Allah mempunyai satu anak? Yang kedua, adakah Adam itu adalah anak Allah juga? Sedangkan dalam Injil, Zabur, Taurat, Bible tak menceritakan tentang Adam AS tu sebagai anak Allah. Dia mengakui bahawa Yesus tu anak Allah. Kalau Allah nak mengakui Yesus tu anak Allah, habis Adam tu ke mana? Itu je soalan saya. Ya, saya yakin Yesus tak pernah buat dosa. Tapi disebabkan pemikiran orang-orang Kristian yang macam ini, menyebabkan Yesus tu boleh jadi memiliki dosa juga. Kerana apa? Yesus tidak terlalu berlembut dengan umat dia. Sampai disalib, konon-konon lepas mati, berinkarnasi, hidup, naik ke langit untuk jadi sang juru penyelamat, selamatkan kalian, memberi keampunan. Tidak apa. Tapi di sini menceritakan, di sini juga boleh menceritakan bahawasanya disebabkan gara-gara kalian, Yesus boleh mendapat dosa. Kerana apa? Pemalsuan terhadap Injil di situ. Sebab tu saya kata tadi, permulaan, bahawasanya kitab yang baru datang sebelum Injil, kan, Zabur, lepas dipalsukan Taurat, Musa AS punya. Lepas tu Zabur dipalsukan pula, datang Injil. Belum sempat Isa menyampaikan lagi, kalian dah salib, tangkap pendapat kalian, kemudian salib konon-konon untuk menebus dosa-dosanya para umatnya. Jadi masih ada yang tak lengkap di situ. Dan akhirnya apa? Tergantung cerita Injil ni sebenarnya. Saya nampak Injil ni banyak cerita yang digantung-gantungkan. Sebab tu saya tak faham. Sebab tu saya cuba cari orang Alkitab untuk menceritakan. Tapi satu Alkitab pun, baik padri, baik ustaz-ustaz yang pandai Alkitab ni, saya mencari. Sebab tu saya cari Ustaz Zuma punya nombor telefon, WA, untuk bertanya ke hal ini. Minta lebih teliti menerangkan tentang Injil, terutama Adam alaihissalam. Tapi apa yang saya baca, saya buat konten untuk video ni, apa yang saya dapat. Buat masanya Ustaz Zuma mungkin sibuk sikit. Malam saya tengok rupanya dia dah update satu channel. Dia punya channel tu dia tengah berdebat. Okey, tentang Injil yang aslinya mana. Terkejut juga saya. Baik, soalan seterusnya, kenapa
datangnya kitab-kitab. Okey, sebelum Injil datang kan, berlaku jugalah orang menyembah sesama manusia, patung-patung, dewa-dewa. Jadi, kenapa datangnya Alkitab ataupun Wahyu, Al-Quran, Alkitab yang lain, pertama sekali mengikut jalan tauhid, yang ni menyembah Allah SWT. Yang kedua yang saya dapat, ni apa yang saya fahami, petunjuk untuk jalan yang lurus. Kalian membaca surah Al-Fatihah ayat 6. Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu baca surah Az-Zukhruf ayat 61. Kalian membaca surah Az-Zukhruf ayat 61. Menceritakan tentang hari kiamat nanti menjelang dekat-dekat harinya kiamat. Ikutlah Isa Al-Masih sebagai jalan keselamatan. Sesungguhnya Allah, saya pun lupa dah, tapi nak cerita, kalian membaca, kenapa lepas surah Al-Fatihah yang pendek itu lompat pula surah Az-Zukhruf? Baca detail dong. Jangan main lompat-lompat macam orang pendeta Yahudi menukar ayat-ayat Injil. Lompat sini, tukar. Tak kena ni, dengan ayat seterusnya, tukar. Itu yang bila saya baca Injil, saya tergambar apa yang ayat sebenar. Saya pelik, kenapa saya boleh nampak itu? Ya, saya pelik. Macam ada perubahan di situ. Itu yang pelik tu. Jangan jadi macam tu. Kalian lompat baca ayat Al-Fatihah, ayat 6. Lepas tu lompat pula surah Al-Zukhruf, ayat 61, menceritakan Yesus pada hari-hari terakhir untuk kiamat, menjadi penyelamat, sang juru selamat. Bukannya main lompat-lompat macam tu, seperti mana pendeta Yahudi dulu. Mula aku nak cakap berbunyi macam Ustaz Zumar lah ni. Selalu aku tengok dia ceramah dan berdebat. Jadi di sini saya nak menegaskan bahawasanya ada ayat yang perlu dibaca ikut urutan, bukan main lompat-lompat macam tu. Sebab itu kalian semua takkan jumpa jawapan. Dari situ saya melihat kalian melompat-lompat ayat Al-Quran. Dari situlah saya mengerti cara kalian. Sebiji macam orang-orang Israel dahulu. Domba-domba yang tersesat di padang pasir. Bila datang wahyu, buat. Lepas tu bila Yesus tak ada, Musa tak ada, sudah mati. Lepas tu pendeta pula baca ni, lompat sana lompat sini, tukar. Apa yang haram dihalalkan, apa yang dihalal dibolehkan. Oh, tak boleh mabuk-mabuk. Boleh minum anggur, tak boleh mabuk-mabuk. Nanti saya akan kupaskan video tu yang akan datang. Baik. Kenapa wahyu diturunkan? Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran menceritakan bahawasanya ada satu Allah, tidak ada anak dan tidak ada isteri, tidak ada suami. Petunjuk jalan yang lurus, mengakui Allah itu Subhanahu wa ta'ala, yang Esa, yang Ahad. Maksudnya yang satu. Jadi Allah tidak ada anak, tidak ada isteri. Kalau Allah nak menceritakan anak, sudah lama dinobatkan Adam itu sebagai anak Allah di Injil, Bible, Taurat dan Al-Quran. Okey? Contohlah cerita. Saya nak tanyalah pada pengikut Kristian yang suka sangat keajaiban dan ketakjuban. Kan? Korang suka sangat benda-benda yang ajaib. Termasuk saya. Kan? Saya suka, tapi jangan sampai diperbodohkan orang. Ya? Okey. Seandainya Allah menciptakan lembu betina di seluruh bumi ni, Indonesia, Malaysia yang memahami bahasa saya ni, melahirkan anak bunting tanpa bapa, adakah anak lembu tu anak Allah? Na'uzubillah. Astagfirullah. Ini cuma soalan. Saya nak tanya. Adakah kalian akan angkat, oh, anak lembu, anak Allah ni. Ni anak Allah ini. Adakah fikiran korang macam tu? Saya nampak macam tu lah.
Kemudian agung-agung pula anak lembu tu. Kemudian lantik pula anak lembu jadi anak Tuhan nombor 2. Boleh jadi. Tunggu pula wahyu turun. Kitab lembu. Injil sedunia. Bukan pelecehan ya. Ini nak menceritakan bahawasanya inilah persepsi orang-orang Kristian. Pegangan orang Kristian sekarang. Termasuk orang Islam yang murtad zaman dulu, zaman Isa alaihissalam. Betul saya cakap ni. Kenapa murtad pengikut Isa dahulu? Bukan yang 12 pengikut dia tu. Yang murid dia. Yang mengubah ayat-ayat Injil. Ini tak kena tukar, boleh. Ini tak kena tukar, boleh. Ada dalam situ menceritakan Yesus menukarkan anggur pada hari perkahwinan penduduk Kana. Takkan Yesus nak buat macam tu? Tak mustahil, tak jadi. Tapi logik akal lah. Kemudian dia tukarkan anggur, air yang kotor tu kepada anggur, dengan syarat tidak boleh minum berlebihan kerana mabuk. Bila mabuk, Allah murka, Allah marah. Itu adalah satu dosa. Adakah mereka tidak mabuk? Boleh jadi mabuk. Termasuklah yang tulis Injil ni zaman Yesus disalib dahulu. Selepas pemergian Yesus, tidak ada lagi penggantiku. Akan datang seorang Nabi yang ucapannya pun seperti aku, yang cara dia menyampaikan pun seperti aku, yang akan menggantikan tempat aku, membawa kalian kepada jalan yang lurus. Muhammad SAW. Kenapa buang nama Muhammad dalam Injil? Ahmad bin Abdullah, Ibunda Aminah. Kenapa? Mana yang asli Injilnya? Jadi di situ saya boleh nampak bahawasanya Injil sudah dicampur tangan. Baik, umpamanya saya tengok live channel Ustaz Zuma. Sekejap, dah berapa minit ni? Oh, 47. Seperti di channel Ustaz Zuma yang di-update 13 jam lalu. Mana Injil yang asli? Itu ditanyakan. Cuma itu yang kita perlu tahu. Kalau Yesus datang sebagai anak Tuhan, habis tu Adam tu siapa? Okey, tolong catat soalan-soalan saya tadi, wahai orang-orang Kristian. Kalau malas jawab, fikirlah sendiri. Supaya apa? Kita buka minda. Jadi saya komen di tempat Ustaz Zuma tu punya, orang tu melibatkan hadis. Tak silap saya, Sahih Bukhari. Mengatakan, menceritakan tentang korban untuk Nabi Ismail. Tapi ditulis kat situ tentang Nabi Ishak. Okey, di sini menunjukkan bahawasanya orang Yahudi, orang-orang Injil, pengikut-pengikut Yesus, Injil, dia orang tak suka sangat baca Quran, dia orang suka baca tentang hadis. Hafal dia hadis punya. Saya pun terkejut. Aku pun tak hafal hadis. Ada hadis maudhu', dhaif, ada yang lemah, ada yang sanad. Kena ikut peringkat-peringkat. Ada yang palsu. Kenapa harus terima bulat-bulat yang palsu? Itu pasal lah kalau nak mengaji dengan orang Islam, tentang Islam, harus mengaji betul-betul. Bukannya tahu baca, claim. Baca, claim. Yang ruginya kalian, orang-orang Kristian. Kami tidak rugi, kami cuma menyampaikan. Jadi faham ya? Sebab tu saya tengok Injil bagaikan hadis. Ada palsu dalam tu, ada tidak palsu. Injil tak sama level dengan Al-Quran. Kenapa saya boleh cakap? Al-Quran walaupun dihafal oleh sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, Salman Al-Farisi yang asal dulu adalah seorang Majusi, berhijrah mencari kebenaran agama, masuk Kristian.
dan akhirnya masuk Islam, faham tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi sudah pastinya Al-Quran tu ditulis, dicetakkan dalam buku supaya sebab apa, zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab insya-Allah radhiyallahu anha, orang baca Quran cuma berterabur. Lepas surah Al-Baqarah ayat 9 contoh, tiba-tiba pergi Al-Imran. Baru 2-3 Al-Imran, lompat ke An-Nisa pula. Jadi sebab tu diperintahkan untuk membuatkan satu buku mengikut susunan ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu ada ustaz saya katakan, Rasulullah membaca surah begini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Rasulullah sebut ayat kedua dalam surah Al-Imran. Jadi begitulah Al-Quran tu dicetak. Faham? Ustaz saya ceritalah. Bukannya main sebut je. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bukan begitu. Rasulullah akan sebut Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1. Ar-Rahman Ar-Rahim ayat 2. Surah Al-Fatihah. Jadi sebab tu Islam boleh membuat Al-Quran mengikut susunan ayat. Sebab tu kalau tengok Injil, susunan ayat dia semua hancur, berterabur. Sebab tu ada Matius, Lukas, Yohanes, bercampur-campur. Kejadian para raja-raja, apa lagi, kerasulan. Habis saya baca banyak jugalah. Tapi menyebabkan saya, mana satu cerita ni nak ikut ni. Jadi Al-Quran tu disusun elok-elok ayatnya. Ya. Sebab tu orang Injil tak pandai baca Quran. Kerana apa? Kerana tak faham. Apa yang faham tahu baca, nak cari yang selamat-selamat saja. Tak nak cari tentang apa yang Allah janjikan. Buat dosa, masuk neraka. Buat pahala, masuk syurga. Tak nak cari tu. Nak cari yang selamat je. Oh, ikut ni, dapat ni. Ikut ni, dapat ni. Nak cari yang ada Yesus juga. Nak cari yang ada Isa alaihissalam juga. Tak nak berkaitan dengan Nabi-Nabi lain. Tak nak ikut tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Lepas tu korang bengong. Tolol kuasa dua. Lepas tu saya mengatakan bahawasanya Injil tu dah dibagaikan hadis. Kerana apa? Dah dicampur adukkan. Ada yang betul, ada yang tidak betul. Seperti hadis SAW yang sahabat-sahabat riwayatkan pada tabi'in pula menulis hadis-hadis Nabi SAW begini. Ada yang betul, boleh diguna pakai. Ada yang tak betul, maudhu' atau dhaif, yang lemah, yang betul-betul palsu, tak boleh guna pakai. Macam tu dah Injil, ada yang boleh pakai dalam tu, ada yang tak boleh pakai. Al-Quran semua boleh pakai. Nak bukti, cek sendiri. Baca, orang dah buat kajian. Tak ada masalah. Kebanyakan yang mengkaji tu bukan orang Islam juga, aku tengok. Dari negara China, pergi astronot, dengar letupan bintang, bagaikan ketuk pintu, turun ke bumi. Kemudian cari ke di internet. Bintang tu berbunyi seperti apa? Keluar ayat Al-Quran. Ayat Tariq. At-Tariq. Bintang pengetuk. Masuk Islam. Kalian baca Al-Quran, apa benda kalian dapat? Tak dapat apa pun. Sebab tu, fikiran korang habis-habis nak membantah tentang kebenaran. Sebab tu kalian semua dikelabui mata kalian dengan kebenaran. Gagap-gagap aku cakap ni, tapi aku nak menyampaikan. Takut salah cakap, aku pula yang berdosa. Jangan ketawa. Panas ni. Hari dah lah panas, raya pertama haji. Okey, sampai situ sajalah apa saya nak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi satu pelajaran untuk pendakwah-pendakwah kita. Saya cuma men-share ilmu apa yang saya dapat di dalam Injil. Saya baca ni, mula saya baca Quran tu, saya nak debat dengan kalian tu, saya tak pandai. Tapi bila saya baca Injil, saya jumpa beberapa soalan.
Sebenarnya banyak soalan yang timbul di fikiran saya, yang melekat di fikiran saya waktu tu. Bila saya nak tulis je, sikit je yang keluar. Saya tak tahu kenapa. Sikit je. Bila saya nak menyampaikan satu kebaikan tu, tiba-tiba sikit je saya dapat. Jadi sebab tu, ini saja pun dah dekat 55 minit. Okay. Sampai sini sajalah. Untuk voice saya kali ni. Kali ni voice saya panjang. Saya tidak ambil video-video lain. Sebab ini apa yang saya baca Injil. Mungkin saya tak tahu nak cakap apa dah. Salah silap saya minta maaf. Baik mana-mana pihak. Baik Muslim, baik Kristian. Niat saya hanya nak menyampaikan apa yang saya fahami. Sebab saya bukannya orang yang pandai. Baik kedua-dua agama. Cuma saya memiliki ilmu sedikit. Jadi inilah persoalan yang timbul di fikiran saya. Saya minta sangat orang Kristian tolong jawab. Okay. Sehingga jumpa di next video. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang-orang yang boleh menerima Al-Quran sebagai panduan hidup. Selamat Hari Raya Aidiladha.